Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam hormat untuk para penonton segmen Minda Alwi yang disiarkan secara langsung dari studio Planet Mahir di Damansara Perdana Petaling Jaya. Apa khabar anda semua? Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan yang sehat sejahtera, jaga diri, jaga kesihatan kerana COVID masih lagi berlegar di sekeliling kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari wabak COVID dan penyakit-penyakit yang lain ya. Jadi pada malam hari ini seperti biasa kita bersama seorang tetamu yang akan membicarakan satu lagi topik yang penting dan juga menarik untuk kita bincangkan pada malam hari ini. Tapi sebelum itu dipersilakan untuk anda para penonton yang dihormati untuk like, share dan mungkin memberi komen kepada ruangan komen untuk kita berkongsi pandangan dan pendapat mengenai topik yang akan kita bincangkan pada malam hari ini, iaitu topik kita ialah kepimpinan, kemuliaan, tanggungjawab atau amanah. Ini satu topik yang sangat menarik sekali ya, terutama sekali untuk pemimpin-pemimpin pelapis ya. Jadi seperti biasa di studio pada malam ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri SR Haji Alwi Cik Ahmad. Apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah. Oh, baik. Sibuk baru-baru ni ya, kenduri big work. Backward. Sempena jelajah keluarga Malaysia di Kelantan. Alhamdulillah ramai. Dan setakat ni kita rekodlah kita mengatasi keramaian yang ada di the word silap tu, ramai yang ada di Pasir Salak dulu 44,000, di Kelantan dia melebihi 54,000. Masya-Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Okey, para penonton yang berhormat, Datuk Seri SR Haji Alwi Cik Ahmad ialah Adun Kok Lanas merangkap pengerusi Malaysia Digital Economic Corporation, MDEC, dan juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Jadi kalau kita lihat jawatan ataupun apa yang sedang disandang oleh Yang Berhormat Datuk Seri sesuailah dengan tajuk yang akan kita bahaskan pada malam ini. Okey, sebagai pembuka bicara Datuk Seri, kita bercakap mengenai kepimpinan ya. Apakah yang dimaksudkan dengan kepimpinan dari sudut pandang Datuk Seri? Ini adalah satu tajuk yang sangat besar yang sebenarnya tidak boleh dikupas dalam masa yang singkat. Ianya satu tajuk, boleh buat tesis pun mengenai kepimpinan ini. Leadership, qiyadah. Ada orang mengatakan kepimpinan ini adalah sesuatu yang suatu kemuliaan. Ada yang kata kepimpinan ini adalah suatu kebanggaan. Sebenarnya kepimpinan ada segala ciri-ciri tersebut. Ianya orang yang jadi pemimpin ini biasanya orang yang diangkat oleh masyarakat. Dan ada ciri-ciri tertentu. Ada yang diangkat tak layak, ada yang terangkat tak layak, ada yang tidak diangkat pun dia jadi pemimpin. So kepimpinan ini sebenarnya adalah sebuah tanggungjawab untuk mengepalai satu gerakan, satu masyarakat, satu negara, satu negeri atau satu kaum. Dan saya suka kembali kepada Islam. Rasulullah menyebut istilah yang paling besar untuk pemimpin ya. Pemimpin mesti jadi pendidik. Istilah utamanya pemimpin mesti jadi seorang pendidik. Artinya bila dia jadi seorang pendidik, dia mesti menjadi contoh terbaik kepada orang yang dipimpin, uswatun hasanah, seperti Rasulullah adalah pemimpin yang terbaik dengan segala sifat yang terpuji. Ada sifat-sifat yang sifat terpuji ini pun satu tajuk besar lagi yang harus kita ada. Ada orang menganggap bila pemimpin itu kebanggaan tertentu. Pada saya tidak. Ianya satu kemuliaan kepada seseorang. Sebab itu kita muliakan pemimpin. Kalau di Malaysia, kalau di negara, di dunia hari ini, pemimpin diberi keistimewaan tertentu supaya dia dilihat mulia. Tetapi yang lebih besar kepada pemimpin ini ialah tanggungjawabnya. Pemimpin itu mesti bertanggungjawab, mesti amanah, mesti menjaga tata susila seorang pemimpin. So, dan pemimpin biasanya pemimpin adalah orang yang apabila dia bertutur, masyarakat yang dipimpinnya merasa tenang. Dia boleh beri ketenangan, boleh beri kebahagiaan kepada orang yang dipimpin.
Contoh yang paling kecil ialah ayah. Ayah adalah pemimpin suatu keluarga. Kepulangan ayah disambut dengan keriangan oleh anak-anak masa balik. Papa balik, you know. Maknanya anak-anak dan isteri bila papa balik itu ada satu aura. That is a pemimpin. Tapi kalau kepulangan kita itu dibenci, kepulangan kita itu tidak disukai, tidak membawa keriangan, kegembiraan kepada keluarga, kepada masyarakat atau kepada negaranya, maka that is not a leader. Sebab itu Rasulullah bila dia berhijrah daripada Makkah ke Madinah, orang Madinah menunggu ketibaan. Kalau kita tengok digambarkan sedikit dalam filem Hijratul Rasul, menunggu dengan penuh sukacita. Sebab apa? Sebab aura yang nak datang itu dengan selawatnya, dan kita ikuti zaman sekarang ini bila pemimpin masuk dewan kita selawat. Sallallahu, mengalu-alukan pemimpin. Itulah pemimpin yang boleh bagi kebahagiaan. Setakat itu dulu yang saya boleh jawab soalan tersebut. Panjang. Okey. Aura telah apa yang saya faham adalah antara ciri-ciri kepimpinan, yang maksudnya seorang pemimpin itu harus ada aura yang Datuk Seri sebutkan tadi, ya. Jadi Datuk Seri sebut tadi pemimpin mesti berpendidikan. Pada pendapat Datuk Seri, siapakah yang menilai seseorang itu untuk menjadi pemimpin? Oh, it's the public, masyarakat. Bukan orang itu sendiri. Kadang-kadang kita tak tahu kita layak atau tidak jadi pemimpin. Sebab itu orang yang berebut-rebut jadi pemimpin, sebenarnya dia tak layak. Orang yang nak sangat jadi pemimpin. Dalam sejarah Rasulullah, ini very famous hadis, ya, cerita mengenai Abu Zarrin Al-Ghifari. Abu Zar ni seorang yang sangat warak, sahabat Rasulullah, rapat dengan Rasulullah, duduk hari-hari dalam masjid Madinah itu bersama Rasulullah. Satu hari dia tanya kenapa dia tidak dipilih untuk menjadi gubernur di wilayah-wilayah. Sebab masa itu Rasulullah memilih gubernur-gubernur, hantar ke wilayah-wilayah. Lalu Rasulullah jawab kepada Abu Zar Al-Ghifari, Abu Zar, kamu sebenarnya tak boleh jadi pemimpin. Padahal dia warak, baik, ciri-cirinya ada, ulama, tempat reference kadang-kadang. Tapi tak sesuai sebab ada lemah tertentu. Tapi Khalid Al-Walid dilantik jadi pemimpin. Muawiyah dilantik jadi pemimpin. Hatta orang muda Usamah bin Zaid umur 18 tahun dilantik jadi mengepali angkatan tentera yang di dalamnya terdapat Khalid bin Al-Walid dan Umar Khattab. Ciri pemimpin itu. Jadi sebab itu sangat sukar untuk kita mengulas, tetapi kita patut ambil sejarah dan contoh-contoh yang berlaku. Saya selalu bergurau lah dengan kawan-kawan, apabila kita jadi pemimpin, jangan ambil sifat Malik Zabaniyah. Dia malaikat ada 10 yang wajib kita tahu. Malik Zabaniyah dengan Malikil Maut. Jangan ambil sifat Malikil Maut atau Malik Zabaniyah. Sebab apa? Sebab orang takut, orang gerun. Malik Zabaniyah jaga pintu neraka, Malikil Maut ambil nyawa orang. Jumpa dia mati. Kalau tak nak mati, tak jumpa dia. Tapi ada satu malaikat lagi, iaitu Mikail. Mikail ini adalah malaikat yang membawa hujan, membawa rahmat. Kehadirannya memberi rahmat kepada masyarakat. Kalau nak jadi pemimpin, ambillah sifat ataupun kerja Mikail ini. Datangnya memberi rahmat kepada masyarakat. Datangnya masyarakat rasa gembira. Itu maksud saya pasal saya jawab soalan tadi. Jadi masyarakatlah yang menilai seseorang itu untuk menjadi pemimpin. Ya. Tapi Datuk Seri, sekarang ini banyak orang yang merasakan dia layak jadi pemimpin. Jadi bertalu-talu ataupun berebut-rebutlah untuk jadi pemimpin. Bukan ini secara umumnya begitu. Umumnya begitu. Ya. Dia begini, pada saya lah, pemimpin, orang yang berebut nak ke depan, berebut nak jadi pemimpin ni adalah sebenarnya satu sifat yang tak bagus. Selain daripada masyarakat, kita pun sendiri patut semak diri kita. Saya sebut awal tadi, pemimpin adalah seorang pendidik, kata Rasulullah. Adakah kita seorang pendidik? Kita kena tanya diri kita, adakah kita ada sifat pemimpin itu? Sebab sebelum jadi pemimpin, pada saya, kita kena jadi pengikut yang baik. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pengikut yang baik.
Kalau kita tak boleh jadi pengikut, macam mana kita nak jadi pemimpin? What do you expect? Ini famous cerita Saidina Ali dan orang tanya Saidina Ali, kenapa zaman kamu huru-hara? Jawab dia, zaman aku ni, zaman Abu Bakar, zaman Umar, orang macam saya ni, orang macam aku ni jadi pengikut. Pengikut yang gagah, strong, baik, taat. Tapi zaman aku ni orang macam kamu jadi pengikut. So maknanya antara pemimpin dan pengikut itu mesti ada hubungan simbiotik yang baik. So pemimpin yang baik adalah biasanya dari pengikut yang baik. Maknanya pemimpin yang baik lahir daripada pengikut yang baik. Sebab itu pada saya, kita kadang-kadang terlalu banyak buat kursus kepimpinan. Salah kita juga. Di mana-mana pun kursus kepimpinan, kursus qiyadi itu kepimpinan lah. Tak pernah ada satu kursus bagaimana menjadi pengikut yang baik. Baik parti politik maupun di sekolah. Lepas tu ada kursus bagaimana jadi pengikut yang baik. Sebab once you jadi pengikut yang baik, akhirnya terpilihlah di kalangan pengikut-pengikut yang baik itu seorang pemimpin yang terbaik. Jadi apa yang berlaku ialah melahirkan pemimpin melahirkan pemimpin. Jadi ramai gitu. Banyak sangat kursus pemimpin. Jadi yang lahir semua pemimpin, dia berebut sama sendiri. Jadi orang nak pilih pemimpin pun jadi pening. Sebab pemimpin dilahirkan ramai sangat. Jadi kita nak pilih pemimpin, kena tengok sifatnya, kena tengok wataknya, kena tengok ketajaman pemikirannya, kena tengok peribadinya. Sebab dalam kepimpinan, kalau kita kena pilih pemimpin, negara jadi aman, masyarakat jadi aman. Kita tak payah ambil contoh, kita tengok contoh negara kita, dan bukan senang nak lahirkan pemimpin. It takes a long time untuk diasah. Rasulullah sendiri melalui proses. Lepas umur 40 tahun baru jadi Nabi. Dia lalu proses jadi seorang peternak, seorang peniaga, seorang suami, dihina, dihalau, diseksa, walaupun dia sendiri tak terseksa, pengikut-pengikutnya. Akhirnya dia teruji. Abu Bakar jadi pengikut yang sangat setia. Sayyidina Abu Bakar sangat lama. Sayyidina Umar pun begitu, seorang pengikut walaupun kritikal tapi sangat setia. Begitulah sejarah dunia yang lain pun. In fact, kalau kita tengok dunia Amerika pun, kita tengok biasanya the next president come from the vice president. Nixon vice president dulu, even Biden, ada juga lah yang terus jadi pemimpin. Tetapi proses itu mesti dilalui. Tok Sri, kita bercakap soal aura kehebatan. Apakah pemimpin juga perlu dipimpin? Yes. Sebenarnya pemimpin bukan sahaja perlu dipimpin, dia perlu ada penasihat yang baik. Kalau kita bawa kereta, kita bukan ada satu cermin. We have a lot of mirrors. Sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah depan. What are these mirrors? Sebenarnya nak tengok blind spot. Pemimpin yang tidak mempunyai sahabat yang menunjukkan kepada mereka di mana blind spot, dia akan gagal. Macam bawa kereta, sebelah tepi kita tak nampak. Sebagai pemimpin, banyak benda kita tak nampak, banyak benda kita tak tahu. Sebab kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang berkepentingan. Kena cari orang yang ikhlas, yang jujur, yang boleh memberi nasihat, dan macam saya kata tadi, memberi gambaran di mana ada blind spot. Sebab itu banyak kesilapan pemimpin is blind spot dalam membuat keputusan. Okey, Tok Sri, saya nak keluar sedikit daripada, tapi masih berkait dalam sistem demokrasi. Dan sistem demokrasi, kita sebagai rakyat diberi peluang atau ruang untuk memilih pemimpin. Jadi macam mana Datuk Sri melihat rakyat ataupun kita masyarakat dalam proses memilih pemimpin dalam maksud demokrasi itu tadi? Sebab itu ada pertandingan. Tapi kita sebut sebagai perlawanan. Sebenarnya proses itu proses menawarkan diri. Kita dicalonkan oleh orang, kawan-kawan merasakan kita di ramai-ramai kita yang paling layak. Maka dibuat proses penawaran diri. Sebab itulah kaedah yang terbaik di dunia hari ini. Kalau dulu dapat wahyu, dapat pandangan, ini tidak. Sistem demokrasi, maka dicalonkan daripada bawah, dan kita mesti memilih
orang yang terbaik di kalangan yang dicalonkan itu. Sebab itu dalam pertandingan pilihan raya, dalam pertandingan pemilihan parti sekalipun, sepatutnya tidak ada perpecahan. Sepatutnya selepas proses pemilihan, yang menang mengambil tanggungjawab, yang kalah menerima kekalahan. Yang sepatutnya tidak dikata yang kalah, kena kata yang tidak terpilih. Because you bukan kalah, cuma tidak terpilih, orang lain dipilih. Tetapi masalah kita manusia, kita kecewa. Banyak orang yang bila tidak terpilih jadi ketua, dia kecewa. Sepatutnya tidak perlu ada kekecewaan. Hatta kalau kalah dalam pilihan raya pun tidak perlu ada kekecewaan. Sebab ayat tadi, adakah pemimpin perlu dipimpin? Pimpinan yang sebenar ialah daripada Allah. Daripada sejarah, kita kena tahu takdir Allah. Kenapa kita tidak terpilih? Saya masa mula-mula jadi calon, saya nak bagi pengalaman saya lah. Saya diminta jadi calon. Saya kata, kenapa saya? Tapi akhirnya bekah wakil rakyat kata tak ada dah. So saya pun jadi calon. Kakak saya, Allahyarhamah, di Mekah. Saya tanya kakak saya di Mekah tu, apa saya nak doa ni? Dia kata, biasa kan nak menang pilihan raya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, biarlah aku menang. Dia kata jangan. Kakak saya ni pesan kepada saya, jangan minta menang. Saya pun terkejut. Kenapa jangan minta menang? Bukankah pilihan raya nak menang? Tak. Salah. Ini petua dia. Dia kata minta macam ini. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kemenangan kepadaku sekiranya ianya memberi kebaikan kepadaku dan kepada umatku. Sekiranya kemenanganku itu memberi kerosakan kepada diriku dan juga kepada orang yang aku pimpin, janganlah bagi kemenangan. Terkejut saya. Tapi bila saya fikir, betul. Saya pun pergi umrah. Saya tawaf, itulah yang saya pohon. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya kemenanganku ini memberi kebaikan kepada orang yang aku pimpin, kepada diriku, berilah kemenangan. Tetapi kalau kemenangan itu menyebabkan saya rosak, tak payahlah bagi kemenangan. Biarlah saya jadi manusia biasa. Dan itulah setiap kali doa saya. Saya tak tahulah ramai boleh terima atau tidak, tetapi itulah hakikatnya. Because leadership is tanggungjawab. Tapi berapa ramai yang sebegitu sebenarnya? Sebenarnya kena ramai. Semua orang kena begitu sebab itulah asas Islam. Itulah asas agama kita. We become leaders not because we want to be leaders. We become leaders sebab giliran kita. Kadang-kadang kita tak boleh tolak. Bukan sebab kita nak, tapi kalau kita biarkan orang yang lebih teruk daripada kita ataupun masyarakat kata dia jadi pemimpin, masyarakat jadi teruk. Sebab itu pemimpin tak boleh orang yang suka maki orang, orang yang suka marah pada pemimpin ni, macam saya kata tadi, dia mesti memberi ketenangan. Macam kepulangan ayah tadilah, mesti memberi ketenangan kepada keluarganya. Ada ayah rasa selamat, ada Perdana Menteri rasa selamat, ada menteri rasa gembira. Jadi masyarakat boleh terima itu. How to go about tu susah lah. Memang sebab itu saya kata leadership adalah sesuatu yang sangat susah dan sangat sukar. It must come from here. And it must be blessed, you know. Pemimpin yang blessed, yang diredai, dia mudah aja jalani sebab dia menyatukan hati-hati manusia. Dan yang mengubah hati ini bukan kita. Yang mengubah hati ini Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Allah, kalau kita ni orang baik, dia mudah aja jalannya, perjalanannya. Sebab apa? Sebab we are blessed. Nak cari itulah yang itu yang harus dicari. Okey, tadi Datuk Seri sebut tadi pemimpin yang tidak dipilih, bukan kalah, yang tidak terpilih. Tidak seharusnya rasa kecewa dan sebagainya. Jadi kalau itu dilihat diterap, ramai orang yang tidak berjiwa besar. Oh yes. Sebab itu kalau kita tengok kualiti orang dahulu dengan kualiti orang sekarang jauh berbeza. Orang dahulu walaupun tidak terpilih still serve. Kita mungkin tak jadi pemimpin nombor 1. Kita mungkin jadi orang nombor 2, kita mungkin jadi orang nombor 3, kita mungkin jadi orang nombor 4, you know. Pemimpin ni banyak level. Bukan nombor 1 sahaja itu pemimpin. You know, pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam kampung, pemimpin dalam masyarakat. Macam saya.
Saya bukan menteri besar, saya bukan exco, saya hanya adun. Jadi saya ada kawasan saya. Itu pun dah tak terpikul sebenarnya. Kalau kita tengok kepada tanggungjawab. So bila kita jadi pemimpin, kena tengok apa tanggungjawab kita. Dan menjadi kewajipan kepada kita untuk membuat perkara yang terbaik. Ada yang kita tak mampu. Itu jelas, kita sebagai manusia memang di luar kemampuan kita untuk melakukan segala-gala, untuk menyebabkan semua orang gembira. Tetapi we have to do our best, our level best. Sebab besok kita terpaksa menjawab. Kalau kita ingat konsep ketakwaan atau konsep kita akhirnya akan dipertanggungjawabkan dengan kerja dan perbuatan kita, maka kita akan jadi seorang pemimpin yang zuhud, yang wara, yang baik, yang tidak akan mengambil kesempatan, tidak akan memecah amanah yang diberi kepadanya. You know, itulah yang harus jadi pegangan kepada kita. The best position adalah sederhana. Khairul umur ri'ausatuha. Tengah-tengah itu adalah yang terbaik. Tak adalah terlalu rigid sangat, tidaklah terlalu baik sangat pun tak boleh juga. Kadang-kadang orang pijak kepala dalam dunia hari ini. Tetapi bukan tak boleh jadi baik. So kena ambil jalan yang tengah, jalan yang terbaik. Sebab kehendak manusia, kehendak orang yang dipimpin ini adalah pelbagai. Jadi berdasarkan pengalaman sendiri Datuk Seri sebagai wakil rakyat, apabila dipilih pertama kali sebagai wakil rakyat, sebagai pemimpin, apakah yang ada dalam fikiran Datuk Seri? Oh, saya bila jadi wakil rakyat pertama, dia berbeza. Wakil rakyat di Kelantan ni, saya letakkan diri saya dulu, saya hanya fasilitator. Saya hanya pemudah cara, penghubung antara kerajaan dengan rakyat. Sebab kita bukan ada semua benda. Tetapi rakyat pula melihat wakil rakyat ni macam ada segala benda. Wakil rakyat lah, kalau di Kelantan tu tempat tumpuan segala benda. Jadi kita kena pandailah mengatur kehidupan kita. Yang nak berhutang duit pun ada. Yang nak suruh kita selesaikan masalah rumah tangga dia pun ada. Yang macam-macam lah kalau cerita. Tetapi kalau nak share ni kena ambil masa yang panjang, kena tulis buku lah wakil rakyat ni. Kadang-kadang benda-benda yang pelik pun ada. Menarik, wakil rakyat. Dia nak suruh, kalau dia nak suruh kita kutip hutang pun ada. Dia kata orang tu berhutang dengan dia. Boleh tak yang bermak tolong bagi tahu dia tiba bayar kat saya. Macam mana kita nak campur? Itu benda-benda yang basic lah. Selain daripada melihat kawasan kita supaya memajukan kawasan kita menjadi kawasan yang lebih baik untuk diduduki. Tentu kita kena berhubung dengan local authority, dengan kerajaan negeri, dengan kerajaan pusat. Becoming a facilitator. Saya ada advantage sikit sebab saya bermula jadi wakil rakyat selepas saya jadi sesiasa politik kepada menteri. Saya ramai kenal pegawai-pegawai, nak kena baik dengan pegawai. Sebab kuasa tak ada pada wakil rakyat. Banyak orang fikir wakil rakyat ni ada kuasa. Tak ada, kita tak ada kuasa. Kita hanya ada sikit kenalan. Menteri kita kenal, timbalan menteri kita kenal, apa nama ni, KSU kita kena kenal, pegawai kita kenal. Kita kena minta tolong lah. Mudah-mudahan dengan permohonan kita nak minta tolong tu, mereka bantu. Pegawai polis kita kena kenal, pegawai tentera kita kena kenal. Itulah kena ada sifat interaksi. Kalau tidak nak selesai masalah, orang kena tangkap dadah pun dia cari kita. Seboleh-bolehnya, kalau boleh jangan pukul. Jadi kena baiklah dengan authority dan sebagainya. But we cannot break the law. So kompromi itu nak kena ada lah. Rumusannya bukan mudah untuk menjadi seorang pemimpin Oh ya. Tapi ramai yang ingin jadi pemimpin. Kita stop dulu. Para penonton. Saya ada banyak lagi soalan-soalan yang akan saya kemukakan kepada Yang Berhormat Datuk Seri SR Raji Alwi Cik Ahmad mengenai kepimpinan. Banyak sekali yang beliau kupas sebentar tadi, dan itu semua adalah satu cabaran ataupun ciri-ciri pemimpin, cabaran sebagai seorang pemimpin, dan nanti insya-Allah saya akan tanya beberapa soalan panas untuk Yang Berhormat Datuk Seri. Sebelum itu kita rehat seketika, kita jumpa lagi selepas ini.
Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone, and welcome to Mahir Tutor. Wan, Ya, susah kan nak cari baju sekarang ni. betul sangat susah. Lepas tu bila dah ada baju, tak menarik pula. Dah ada baju yang menarik, saiz pula tak ada. Sangat-sangat So masalah. macam mana tu? Saya melanjutkan pelajaran di Harrow University, Scotland dan mempunyai bidang pengalaman yang luas, bekerja bersama dengan international designer seperti Alexander McQueen, Harvey Nicole and Ellie Kishimoto. Saya mempunyai pengalaman 5 tahun dalam bidang fashion design. After that, saya macam terfikir, kan kita nak stay tu buat macam tu dan kerja bawah orang kan. So Alhamdulillah saya bertemu dengan partner saya Haziwan Dan menubuhkan brand saya sendiri bersama partner saya, Wan and Mary. Keunikan kami adalah kami lebih menampilkan potong-potongan yang menarik. uniqueness, functional, Selain itu juga kami bereksperimentasi terhadap setiap tekstur dalam pakaian kami. banyak menunjukkan potong-potongan yang multifunction dan juga sesuai untuk anda di luar sana. Antara klien-klien kami seperti contoh kami punya klien-klien daripada kerabat-kerabat diraja, VIP, corporate dan juga daripada kalangan selebriti seperti contoh Azlana Nasir, Liza Hanim, Jihan Musa, Siti Nordiana, Ziana Zain. Fikri Ibrahim dan ramai lagi. Dengan menyertai kursus ini, kita akan dapat belajar banyak benda tentang fashion, Step by step membuat pakaian, daripada potong kain sendiri, cari kain dan juga menjahit. Kita akan buat sampai anda dapat membuat pakaian yang lengkap dan menarik. Saya Hazirwan, Dan saya Mariam. kami daripada Wan and Mary. Kami akan menawarkan cara membuat pakaian, desain, membuat pola dan jangan lupa layari planetmahir.com. Gedung Ilmu Online. Jumpa anda di sana. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam segmen Minda Alwi dengan tajuk perbincangan kita pada malam ini iaitu kepimpinan, kemuliaan, tanggungjawab atau amanah. Jadi bersama saya di studio pada malam ini ialah Yang Berhormat Datuk Seri SR Haji Adwi Cik Ahmad iaitu Adun Kok Lanas dan juga Pengerusi Malaysia Digital Economic Corporation atau MDEC dan juga Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Di mana pada malam ini kita telah membincangkan tajuk kepimpinan Datuk Seri. Yep. Banyak yang telah Datuk Seri ceritakan tadi. Ya. Untuk cabaran jadi wakil rakyat, jadi pemimpin, orang suruh kita minta hutang, orang suruh kita jadi orang tengah dan macam-macam lagi lah yang yang Datuk Seri sebutkan tadi kan. Tapi masih ramai juga orang yang tergila-gila nak jadi pemimpin. Ini satu perkara yang saya sendiri pelik juga sebenarnya. Ada orang merasakan bahawa dialah yang paling layak jadi pemimpin. Kemudian dia demonize. Dia demonize lawan dia. Dia menghina, dia memburukkan dan ini sifat-sifat yang tak bagus. Dalam menunjukkan diri untuk jadi pemimpin tidak menjadi satu kesalahan jika kita ada ciri-ciri yang terbaik. Sebab kita tak mahu masyarakat kita dipimpin oleh orang yang lebih buruk daripada kita. Tetapi kita sendiri dalam nak mengukur diri kita, itulah yang paling penting. Pemimpin yang baik ni kadang-kadang lahir oleh zaman itu. Saya bagi contoh Khalifah Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ni dia tak pernah bercita-cita nak jadi pemimpin pun, tetapi dia duduk dalam suasana luxury sebelum dia jadi khalifah. Dia pernah jadi Gubernur Mekah dan bila dia jadi pemimpin dia berubah. Daripada hidup dia dulu dia anak khalifah, keluarga dia keluarga Khalifah Umayyad. Hidupnya mewah, tapi the moment dia jadi pemimpin dia berubah, transform.
jadi seorang yang pemimpin yang menjadi contoh. Dia memerintah tak sampai 3 tahun. Tetapi sejarah dia sekarang ni masih lagi dikenali, dilihat orang sebagai contoh pemimpin yang baik, sehingga di zamannya blessed tadi, the word blessed tadi, binatang liar, haiwan liar tidak makan binatang peliharaan. Hatta animals tu menganggap Umar Abdul Aziz ini adalah sebagai pemimpin yang adil. Itu sangat sukar nak dapat orang macam itu. Satulah dalam sejarah yang panjang. Dan contoh-contoh pemimpin baik ni ramai. Cuma yang nak berebut jadi pemimpin ni, saya nak serulah dalam negara kita ni, tak payahlah. Terutama dalam parti saya UMNO. Semak diri, jaga, tengok keadaan. Kalau kita ada rekod kita sendiri, orang dah tengok kita, tak payah. There are times that you have got to choose the best untuk masa depan yang akan datang. Pemimpin ini mesti ada kesopanan, ada kesusilaan, ada agama, ada integriti, pemegang amanah bangsa, pendidik bangsa, seorang murabbi. The word istilah Arab dipakai adalah murabbi, maknanya tempat rujukan. Pemimpin ni kita boleh rujuk dia untuk selesai perkara yang serabut. Jumpa dia selesai masalah. Sebab dia stay above. Clean, bersih. Sebab itu disebut tadi dalam kepimpinan itu ada kemuliaan. Dan kita muliakan pemimpin. Pemimpin yang sebenar dilihat mulia. Bukan bangga, bukan kebanggaan, tapi kemuliaan. Sacredness of being a leader or leadership, in leadership. Sebab itu dibuat lane VIP. Semua ni adalah untuk memberi kemuliaan kepada pemimpin. Tapi kalau pemimpin yang sudah terpedaya dengan harta, terpedaya dengan kekayaan, terpedaya dengan kekuasaan, akhirnya dan tak ada pula mirrors di sekelilingnya, sahabat-sahabatnya, pegawai-pegawainya, timnya yang menunjukkan blind spot di mana tertinggal, akhirnya akan kalut lah, akan kaput lah dia. Datuk Seri, pemimpin itu ada zamannya. Yep. Ada di zaman-zamannya. Ada zaman dia gemilang, ada zaman dia jatuh, ada zaman dia harus berundur. Jadi kalau kita melihat banyak pemimpin yang susah untuk berundur, menerima zaman itu dalam hidupnya. Betul. Bagaimana Datuk Seri melihat Betul. ini? Saya setuju sangat. Zaman pemimpin ni seharusnya, sebab itu di US dia limit kepada 8 tahun. Dia limit kepada 8 tahun. Dalam Islam tak ada limitation. Tetapi kita sendiri harus tahu zaman kita, zaman gemilang, zaman baik, dan janganlah kita senantiasa berasa kita aja yang boleh. Tak mau undur, tak boleh. There are times that you have to go. Kita kena yakin kepada negara sendiri, yakin dengan kepimpinan baru, orang yang kita didik. Sebab itu kita mesti pilih pendidik, kita mesti pilih pengganti. Ni ada pemimpin yang senantiasa merasa dirinya relevan, which is not right. Sebenarnya tidak. There are times that you have to go. Sebab itu umur kita tua. Allah tarik kita sikit-sikit. Mula-mula macam saya sekarang, dia dah tarik mata. Kena pakai spek. Dulu saya tak pakai spek, sekarang kena pakai spek. Tak lama lagi mungkin saya kena pakai earphone sebab pendengaran. Bercakap dengan orang pun dah terpaksa macam ini. Kalau itu cara Allah menarik sifat-sifat mulia atau keistimewaan ada pada pemimpin. Then we should know where to have to go. Akhirnya kadang-kadang kita dah terpaksa bertongkat, kemudian kita terpaksa berkursi roda. Takkan kita nak jadi pemimpin lagi? Kita dipimpin pula. Macam mana? Masuk orang tak boleh. So you should know when to go, time to go. Itulah orang yang sebenarnya mulia. Sebab kemuliaan ada pada pemimpin. Bila kita berhenti semasa kita dimuliakan, semasa kita at the top, dan rekod kita itu manusia mati meninggalkan nama. Jangan nama yang buruk, tak nak tinggal nama yang buruk. Harimau mati meninggalkan belang. Itu maksud dia ialah you know when to go. Itulah saya bagi contoh di Malaysia, orang saya paling hormati Tun Musa Hitam. Dia boleh proceed pun dulu, but he did not. My time is gone. Dan dia didik orang selepas dia. Lepas dia dididik oleh Tun Dr. Ismail. Kemudian dia didik Syahril didik Khalid didik. The cara
Ini contoh yang ada dalam UMNO lah. Tun Musa Hitam, he knows and he stop there. Cukup. Padahal dia masih sihat walaupun dia umur. Ada orang tak forever dia rasa dia tak betul. That's not the right thing to do lah. Not good for organisasi, not good for masyarakat itu sendiri pada saya. Mungkin ada yang berkata Yang Berhormat Datuk Seri bercakap kerana sedang jadi pemimpin. Jadi apa kata-kata Datuk Seri sebagai orang yang bukan pemimpin? Sama masyarakat tengok sebab dalam masyarakat pemimpin ni penting. Mana ada masyarakat yang tidak ada pemimpin. Dan pemimpin ni banyak level daripada keluarga, kampung, masyarakat. Bila saya bercakap tu bukan soal atas saja. Saya bercakap di peringkat bawah pun. Pengulu pun pemimpin. Penggawa pun pemimpin, DO pun pemimpin. Sebab itu dalam sistem kenegaraan dia ada pencen. Hakim. Kita kata lagi tua dia wiser. As you grow older you become wiser. Tapi limit dia 66 tahun je. After 66 tak boleh dah nak jadi hakim. Boleh sambung 6 bulan maksimum. Akta kata 6 bulan. 66 tahun 6 bulan. Lepas tu tak boleh. Bijak macam mana, adil macam mana pun you have to. Cuma dalam ahli politik ya tak ada umur. Jadi kita lah sebab kita lah kena tahu. Kita kena tahu, are you able, are you okay, masyarakat terima ke tidak. Check diri sendirilah. This is what we call muhasabah diri sendiri. Yang inilah yang paling penting, muhasabah. Balik rumah, kenapa tadi kita pergi majlis tak ramai orang bersalam? Kita kena tanya. Ataupun orang tak nak datang pun. Lepas tu kita kena tanya juga, yang datang tadi sebenarnya dikerah dengan bas ke? Paksa ke? Bayar ke? Ada orang sanggup bayar supaya nampak ramai. Itu semua adalah kepalsuan yang ada dalam kepimpinan. It should be genuine. It should be very genuine. It's original. Kita datang, orang tu nak berebut-rebut orang tengok kita. Itu maknanya kita masih disukai. Ada orang yang beranggapan, orang yang ingin menjadi pemimpin lah, beranggapan bahawa untuk menjadi manusia yang boleh membantu masyarakat, membantu orang lain, mesti menjadi pemimpin. Apa pandangan Datuk Seri? In a way, ya. Dalam kadang-kadang ada satu dasar yang kita nak buat, satu benda yang bagus. Tetapi if you don't become the leader, you tak boleh buat. Tetapi ada masanya tak semestinya kita jadi leader, kita boleh cadang kepada orang. Saya bagi contoh orang yang tidak pernah minta jadi pemimpin, tetapi akhirnya jadi pemimpin. Anwar Sadat. Presiden Allahyarham Anwar Sadat adalah pembantu kanan kepada Presiden Jamal Abdul Nasir. He was number 2 to Jamal Abdul Nasir. Jamal Abdul Nasir adalah hero seluruh negara Arab. Malah dianggap sebagai hero orang Islam. Tetapi Jamal Abdul Nasir tak menang perang dengan Israel. Bila Jamal Abdul Nasir meninggal dunia, Anwar Sadat ambil alih. Dan Anwar Sadat membuktikan dialah satu-satunya pemimpin negara Arab yang boleh memerangi Israel dan menang dalam Yom Kippur War. Kemudian baru dia strike a deal. Tetapi akhirnya dia dibunuh oleh so nama Anwar Sadat adalah hero kepada perjuangan orang Mesir. Dia turn over Mesir daripada sebuah negeri yang kalah, akhirnya menang. Walaupun Yom Kippur War tu orang kata seri, tapi setidak-tidaknya dia membuktikan bahawa you can win the war with Israel provided you are together. So dia orang nombor 2 saja asalnya. Dia bukan orang nombor 1 pun. Maksudnya seseorang itu hanya menjawab soalan tadi, boleh diketahui kepimpinannya apabila dia jadi orang nombor 1. Then only you know. Tun Razak 13 tahun di bawah Tunku Abdul Rahman. Allahyarham Tun Razak. Baik ikut batuk berdehem je. Saya masih ingat masa saya kecil-kecil bila dengar Tun Razak berucap berdehem. Apa dia ni cakap berdehem? Bila dia jadi Perdana Menteri, so far he's still the best Prime Minister for this country. Dalam masa yang cukup pendek, he turned the country sebuah bapa pembangunan dengan Felda skimnya, dengan pembangunan orang Melayunya, dengan dasar ekonomi barunya. Saya lahir daripada dasar ekonomi baru yang dibuat oleh Tun Razak. Sampai sekarang dasar itu patut diteruskan. Dia number 2 to Tunku Abdul Rahman for a very long time. So maknanya ada masa you hanya boleh dibuktikan kehebatan you bila you dapat nombor 1. Dr. Mahathir, dia jadi timbalan kepada Tun Hussein On. Tun Hussein pernah baling file kepada Tun Mahathir masa dia jadi timbalan Perdana Menteri.
Tetapi bila jadi timbalan, bila dia jadi number one, jam pun dia tukar. You can only test a person when he become number one. Number two mungkin tak nampak sangat, but number one because you can play your policy. Jadi kadang-kadang kena jadi pemimpin sekiranya ada perkara baik yang nak dibuat. Umar Abdul Aziz sama. Masa dia bukan jadi khalifah, tak berubah. Khalifah Muawiyah, dia dengar pun khutbah mengutuk keluarga Saidina Ali zaman dia jadi Gubernur Mekah. Dalam khutbah tu dikutuk Saidina Ali dalam khutbah. Tapi bila dia jadi khalifah, dia tukar. Bila dia jadi number one. You can only do something when you are number one. Susah sebenarnya untuk melahirkan pemimpin berkualiti kerana harus mendaki tangga-tangga ke puncak. Betul. Jadi macam mana Datuk Seri melihat proses itu di negara kita ni untuk kita melahirkan pemimpin-pemimpin pelapis yang berwibawa, berkualiti dan mudah untuk ke puncak dan dilihat mutu kepimpinannya. Sebab itu DAP buat sekolah demokrasi. UMNO saya cadangkan dalam satu retreat supaya buat sekolah politik. You have to go through. Ya. Saya boleh bercakap begini selepas saya go through. Daripada tahun 1986 saya terlibat dalam politik. Saya melihat kepimpinan Tun Razak, kepimpinan baca sejarah, tengok, melihat Tun Dr. Mahathir, melihat menteri, banyak yang kita kenal. So pengalaman itu adalah sekolah. Tetapi kena isi dengan agama. Kena faham konsep. Jadi pemimpin adalah amanah. Jadi pemimpin adalah tanggungjawab. Jadi pemimpin adalah kemuliaan. Satu kemuliaan yang harus, jangan kita hina jawatan itu dengan perbuatan kita. Jangan jadi seorang pemimpin yang terhina. Ya Allah, saya tak tahu nak explain. You have to be someone yang dilihat mulia, beri kemuliaan kepada leadership itu. You bring glory to the leadership. You don't orang putih kata, how can you become a shit leader? Tak boleh. Pemimpin mesti ada wajah yang baik, mesti ada watak yang mulia, mesti bercakap benda-benda yang orang suka dengar. Itulah dia pemimpin. And we are guided by Al-Quran, hadis, sejarah. That is the most important thing. Kita orang Islam. Malah pemimpin bukan Islam pun mengambil sifat-sifat keagamaan ini, kemuliaan ini. Itu yang paling penting. Pemimpin tidak boleh menghina institusi kita panggil kepimpinan. Yes. Cantik. Pemimpin tidak boleh menjadikan leadership itu sesuatu yang hina. That's not. How can you become the leader but your leadership is terhina? Soal orang hina biasa. Orang nak kutuk. Tetapi bawalah kemuliaan dalam leadership itu. Kalau itulah semua orang berfikir begitu, dan sebenarnya tak mahu pun jadi pemimpin ni. Kalau kita tahu tanggungjawab kita, tak mahu. The burden is so big. Sebab itu Saidina Umar Al-Khattab, apabila dia memilih, bila dia ditikam hampir mati, dia tak pilih pengganti. Abu Bakar pilih Umar. Saidina Umar pilih 6 orang sahabat di kalangan kamu ini, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Talib, Osman bin Affan. Dia masuk 6. Lepas tu ada sahabat kata, bagaimana dengan Abdullah ibn Umar? Abdullah ibn Umar ni anak dia tu setaraf penulis wahyu, sahabat Nabi, setaraf dengan yang saya sebut tadi. Apa kata Sayyidina Umar? Dah, tak boleh. Tak boleh. Abdullah ibn Umar boleh menjadi sebahagian daripada syura, boleh mengambil bahagian, tetapi dia tidak boleh dijadikan seorang pemimpin. Cukuplah Umar seorang masuk neraka. You see, dia punya mahal, dia punya cukuplah satu je daripada keluarga Umar ini berada di tepi birai neraka. Maknanya risiko yang diambil oleh pemimpin is penyiksaan daripada Allah atas kegagalannya menjadi seorang pemimpin. Kalau itu diterap oleh semua pemimpin, setiap kali balik mesyuarat, balik daripada tanggungjawab, balik daripada hari ni saya buat keputusan apa? Keputusan yang
menguntungkan ummah, keputusan yang menguntungkan negara, atau keputusan yang menguntungkan keluarga. Kita nak tidur sembahyang tahajud sekejap, kita akan takut nak tidur. Bila tidur tu belum tahu bangun pagi esoknya, apakah kita akan mati dalam keadaan kita buat kesalahan. So kita akan jadi manusia baik, pemimpin yang baik every time. Every day we check ourselves. InsyaAllah kita boleh jadi orang baik lah. Saya boleh cakap kepada diri saya lah, kepada orang lain juga kalau boleh. Tapi saya pun kadang-kadang terbiar. Ada juga, kita manusia, kita bukannya perfect. Yalah. Maksudnya betapa beratnya untuk menjadi seorang pemimpin tu saya. Okey, para penonton, teruskan menonton, teruskan like, share, dan mungkin anda boleh berkongsi idea ataupun apa yang ingin anda kongsikan, boleh kemukakan di ruangan komen ya. Jadi ada beberapa soalan lagi saya ingin tanya Datuk Seri ni, tapi sebelum itu kita rehat sebentar, kita jumpa lagi selepas ini. Anapura ialah perbandingan berkaitan dengan perumpamaan. Yang panjang Maharaja On your Devi. right is basically to ease you in doing your summary. Okey, kalau rasa macam tak dapat ulang lagi ya. Okey, soalan nombor 2 yang popular. Abu Bakar, kamu kena ingat, dia diberi gelaran penyelamat umat Islam. Ingat yang itu. Percaya kepada Allah dan tak percaya diingkatkan dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Memang deria. Deria ni Mila. 100 darjah Celsius. Di air yang mendidih. Sendiri adalah sesuatu yang mempunyai gizi dan memenuhi ruang. Okey. Oksigen dan karbon dioksida. Dua-dua sebutan ini kita akan samakan dia sebab dia berkongsi N yang sama. Mempelajari fizik sebenarnya membantu kita memahami apa yang jadi di alam semesta. Okey, apa yang jadi dalam dunia. Kita boleh mempelajari banyak perkara dalam dunia ini berkait dengan fizik. Bila kita bercakap, ia adalah fizik. Bila kita berjalan, ia adalah fizik. Semua yang melibatkan kehidupan ini adalah fizik. Sepanjang 12 tahun saya menjadi tutor, kita dah membantu ribuan pelajar untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam fizik SPM. Saya Cikgu Ajwat. Ada 4 masalah utama yang menjadi masalah besar kepada pelajar yang menyebabkan pelajar tak suka fizik. So, saya mengendalikan bengkel di Selangor dan juga jemputan dari negeri-negeri lain dan juga jemputan-jemputan sekolah untuk bantu lebih ramai pelajar untuk skor dalam fizik SPM. Dengan menyertai kelas saya di planetmahir.com, anda akan mempelajari yang fizik ni sebenarnya mudah, santai dan menyeronokkan. Bila dah rasa seronok nak belajar fizik, barulah senang nak dapat A. Tapi kenalah usaha juga kan? Selalunya pelajar ingat yang fizik ni terlalu banyak konsep, prinsip dan hukum yang perlu diingat. Okay, masalah mengira sebenarnya bukanlah masalah fizik. Jom, jumpa saya di planetmahir.com, Gedung Ilmu Online. Baik, anda masih bersama saya Ayub Muhammad dalam segmen Minda Alwi ya. Bersama saya pada malam ini di studio ialah Yang Berhormat Datuk Seri SR Haji Alwi Cik Ahmad iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri Kok Lantas Kelantan, merangkap pengerusi Malaysia Digital Economic Corporation atau MDEC, dan juga Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Pada malam ini kita membicarakan topik kepimpinan, kemuliaan, tanggungjawab atau amanah. Jadi sudah hampir 1 jam Datuk Seri kita berbicara mengenai dunia kepimpinan, cabarannya, ciri-cirinya, apa yang perlu ada sebagai seorang pemimpin, apa yang tidak perlu ada dalam diri seorang pemimpin. Jadi ada mungkin orang berkata hari ini kita bercakap soal kepimpinan. Macam pilihan raya dah dekat Datuk Seri. Ini kita tanya. Dia setiap 5 tahun kita kena pilih pemimpin. Kita kena pilih pemimpin. Ada sistem demokrasi kita. Dan kita berada di tahun ke-5. So, itu terpulang kepada Perdana Menteri dengan Kebawah Duli Mahmudiyah Pertuan Agong. Tetapi pada saya, sooner or later kita terpaksa memilih. Memilih teraju pimpinan negeri dan pimpinan pusat dalam negara kita. Dan ilmu pengetahuan mengenai
kepimpinan perlu ada sebelum kita memilih pemimpin dalam pilihan raya yang tak berapa lama lagi. Kita kena tahulah siapa yang kita nak pilih. Bukan sebarangan Datuk Seri. Bukan sebarangan. Ya. Tapi Datuk Seri, kalau kita melihat dalam sistem demokrasi, kita diberi sebagai rakyat, saya diberi hak untuk memilih pemimpin. Tapi kalau kita melihat senario keadaan, masih ramai mereka yang memilih pemimpin ini memilih kerana emosi. Apakah ini menguntungkan? Betul. Saya setuju. Sebabnya kita tak boleh emosi langsung. Dalam emosi, racism, asas pemilihan tu salah. Kita pilih, kita kena pilih macam ni. Kita kena pilih pemimpin yang boleh membawa kestabilan kepada negara ini. Tapi oleh kerana sistem kita, sistem United Kingdom pakai sistem parti, so kita kena pilihlah parti yang ada dasar, ada rekod, ada sejarah yang boleh memberi kebaikan. Dalam waktu yang sama, selain daripada parti, anggota parti itu perlu dilihat. Sebab itulah saya menyeru sangat kepada parti saya supaya memilih pimpinan yang baik berada di pucuk kawasan masing-masing. Jangan kita kena jiwa besar lah. Kita kena ada satu jiwa besar bahawa tak semestinya kita, it must be the best among us. Barulah kita akan ada parti yang kokoh, kepimpinan negara yang kokoh. Sebab we choose the best among us. Itu penting. Okey, macam Datuk Seri sendiri, kalau kita melihat, saya mengikuti sedikit sejarah orang kata kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri di Don Kelantan. Pada satu ketika, kalau tidak salah saya, jika salah minta diperbetulkan, Yang Berhormat Datuk Seri adalah ketua pembangkang di Don Kelantan. Dan ketika berlaku penyatuan ummah, iaitu Muafakat Nasional, Yang Berhormat Datuk Seri adalah orang yang pertama melepaskan jawatan sebagai ketua pembangkang. Mungkin kita boleh kongsikan dalam maksud kepimpinan itu tadi. Saya melihat begini, apabila dulu memang saya ketua pembangkang di zaman yang amat berhormat Tugu Nik Aziz jadi Menteri Besar, saya ketua pembangkang, beberapa penggal lah. Kemudian saya berhenti sekejap bagi kepada kawan Datuk Nozullah. Kemudian ambil balik, saya diberi balik jadi ketua pembangkang. Apabila berlaku persetujuan dua parti terbesar membuat Muafakat Nasional bersama, saya tidak melihat saya relevan lagi jadi ketua pembangkang. Sebab konotasi ketua pembangkang dalam dewan ini adalah kerja dia bangkang sahaja. Kita dilihat begitu. Kita mesti bangkang, kita mesti teguh. Saya melihat kita dah duduk dalam satu majlis yang sama. Kenapa kita tak boleh jadi penyokong? So saya bertukar menjadi penyokong, tapi tidak bermakna menyokong membuta tuli. Jadi saya berjumpa dengan Presiden UMNO pada masa itu, bahawasanya saya rasa saya sudah tidak wajar lagi. Kebetulan di Kelantan hanya ada dua parti. Satu bersatulah masa itu, bersatu duduk dalam kerajaan pusat. Kita pembangkang pada masa itu. Pada masa saya letak jawatan itu, PAS dan UMNO adalah pembangkang kepada kerajaan. Jadi saya kata saya tak perlu membangkang dalam membangkang, dah lah kita sama-sama pembangkang, kita membangkang pula lagi. So Presiden bersetuju, di malam Presiden mengumumkan peletakan jawatan saya di dalam satu ceramah umum di Pasir Mas. Maka saya letak jawatan ketua pembangkang. Sungguh pun begitu, teguran saya masih berjalan. Kalau tengok yang terbaru, saya memberi teguran-teguran, cadangan-cadangan yang baik kepada kerajaan negeri untuk melaksanakan. So tak semestinya kita jadi ketua, tak semestinya kita jadi pembangkang baru orang dengar. Kalau idea kita tu bagus, orang akan ambil. Macam baru-baru ini viral saya dalam sidang DUN yang baru. Saya beri banyak cadangan yang saya bagi kepada kerajaan negeri, dan cadangan-cadangan yang diambil. Dan alangkah saya tengok jauh lebih baik. Dulu kita tengok semua benda dengan prejudis. Kita tengok orang dengan terowong kita, kita tengok dengan mata yang juling. Sekarang kita boleh tengok pentadbiran. Di mana ada kecacatan, kita baikilah. Kalau kita ada kepakaran, pada saya that would be the best way. Dan itulah sebenarnya yang berlaku juga di peringkat parlimen, yang dikatakan MOU itu. Kerana negara menghadapi kemelut, maka dibuat satu perjanjian supaya semua orang menyumbang. Tapi kita tengoklah parlimen kita, saya kecewa juga. Bangkang buta tuli tak boleh. Ada waktunya kita mesti berjiwa besar, kita mesti terima hakikat bahawa yang penting bukan kita, yang penting adalah negara dan rakyat. Yang penting adalah jawatan itu, bukan jawatan kita. Sebab tu saya kata bawa kemuliaan kepada kursi yang kita wakili. Jangan kita bawa kehinaan kepada kursi yang kita wakili.
Jadi bila orang tengok kursi itu kita lah, suara kita itu bercakap benda-benda baik, benda-benda mulia, benda-benda membina bangsa, bina negara, memberi keamanan, maka negara jadi baik. You know, rakyat yang baik lahir, tapi jangan lupa pemimpin yang baik lahir daripada rakyat yang baik. Seorang pemimpin itu dia sesuai dengan rakyatnya. Sayyidina Ali kata ni, seorang pemimpin itu sesuai dengan orang yang dipimpin. Kalau dia tu imam, semua tu imam, ketua imam. Kalau dia perompak, dia ketua perompak. Kalau dia orang baik, dia ketua orang baik. So pemimpin itu sesuai dengan masyarakatnya. So kalau kita nak pemimpin kita baik, masyarakat kena jadi baik. Dan ditambah lagi pemimpin adalah pendidik. Kalau pemimpin nak tengok masyarakat dia jadi baik, dia mesti didik masyarakat dia jadi baik. Seperti Rasulullah buat, seperti Umar buat, seperti Abu Bakar buat, dan banyak pemimpin dunia yang buat. You know? Pemimpin yang baik lahir daripada masyarakat yang baik. Pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang jadi murabbi, pendidik bangsanya, pendidik negaranya. Okey. Terpegun saya mendengar kata-kata Datuk Seri, Muhammad Datuk Seri. Okey, kita sudah di penghujung siaran. Mungkin ada rumusan daripada Muhammad Datuk Seri mengenai topik yang kita bincangkan pada malam ini. Kepimpinan, kemuliaan, tanggungjawab atau amanah? Saya berpendapat kita mesti bawa dignity, kemuliaan dalam leadership. Mesti bawa kemuliaan kepada kepimpinan. That is the most important thing. Mulia di situ bukan bangga, ya, membawa kemuliaan dalam kepimpinan. You know, on record, bila kita berhenti, you are a dignified person. Oh, itulah pemimpin. You know, seperti mana kita tengok Mak Kilau, you know, dia bawa dignity dalam perjuangannya, walaupun dia tidak menang dengan British, you know, dignity dalam perjuangannya. That is very important. It's here. Dignity, kemuliaan. Okey. Dan tanggungjawab. Okey. Apa kata-kata Datuk Seri? Sedikit kata-kata untuk mereka yang ingin jadi pemimpin, yang sudah jadi pemimpin dan akan menjadi pemimpin. Yang ni payah, paling payah. Pada saya, pemimpin mesti orang yang baik hati. Okey. Hati mesti baik. Hati mesti baik. Okey, terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri SR Haji Alwi Cik Ahmad. Kita bersiaran selama 1 jam. Kita membicarakan topik kepimpinan, kemuliaan, tanggungjawab atau amanah. Dan banyak sekali yang telah dikupas oleh Yang Berhormat Datuk Seri. Dan saya rasa seperti yang Datuk Seri cakapkan tadi bahawa kita memerlukan lebih banyak masa untuk membincangkan topik kepimpinan ini. Dia sungguh orang kata menarik perhatian sekali, ya Datuk Seri. Okey, terima kasih banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri kerana sudi hadir dalam program kita pada malam ini. Okey, para penonton, terima kasih kerana anda sudi menyaksikan dan terus menonton siaran live segmen Minda Alwi ini. Banyak sekali yang telah kita bincangkan pada malam ini, terutama sekali mengenai pemimpin yang dikatakan pemimpin itu jangan menghina jawatan pemimpin. Jadi ini satu kata-kata yang sangat dalam maksudnya. Dan begitu juga pemimpin tidak mempunyai jawatan, tidak bermaksud kita tidak boleh menjadi pemimpin. Kepimpinan itu penting kerana melalui kepimpinan itulah kita dapat merangka, merumus, melaksanakan apa yang kita inginkan. Dan apa yang saya faham Yang Muhammad Datuk Seri sebut tadi bahawa apabila kita dipilih sebagai pemimpin, di situlah kita akan melihat mutu dan nilai kepimpinan kita. Jadi terima kasih kepada anda semua. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dalam segmen Minda Alwi pada waktu yang lain. Dan terima kasih kerana masih sudi bersama segmen Minda Alwi dan juga Mahir Live yang disiarkan secara langsung dari studio Planet Mahir di Petaling Jaya, Selangor ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.